Apa khabar Cik Nubli? Khabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Cik Nubli. So ada di mana sekarang Cik Nubli? Nampak macam ada di rumah lah kan? Takkan ada pejabat. Saya dari bersiaran dari Saujana Impian Kajang. Saujana Impian. Alhamdulillah. Saujana Impian di Kajang Hai. Berdepan dengan TTDI Grove. Sebelum tu lagi. Oh sebelum tu lagi. Pas Lotus Kajang sikit. Apa biasa main golf dekat Impian Gemilang, Impian Golf Resort, dekat situ. Sorry. Sorry tuan. Dengar suara saya? Dengar. Tadi speaker sangkut. Okey. Dah makan Alhamdulillah dah. Alhamdulillah. Okey tuan. Nampak gaya kita punya partisipan semakin ramai. Sekarang ni telah dekat 60 orang. Alhamdulillah. So tuan, soalan biasa saya. Okey, sebelum saya ajukan soalan berdua, saya nak tengok respon daripada partisipan-partisipan kita di ruangan chat supaya kita nak pastikan video yang kita kongsikan kepada tuan-puan, video saya dan juga video Tuan Nubli kita, boleh tak respon di ruangan chat seperti biasa, di manakah anda berada, dan tolong respon clear. Contohnya Seremban clear, Kajang clear, Mantin clear, Kuala Pilah clear. Okey, KB clear, Kota Baru alhamdulillah, CMNS. Okey, mana yang lain-lain boleh tolong respon. Ampang clear, Nilai okey, Nilai. Kita punya jiran, Keluang clear, Bangi okey, Kampung Melayu JB clear, Gombak clear. Alhamdulillah. Ada daripada Kedah mana Kedah? Okey, Bukit Beruntung, Ceras, Kodiang Kedah alhamdulillah. JB clear, Alur Gajah, Melaka, Kelang clear alhamdulillah. Okey, Cik Nubli ada respon daripada ruangan chat. Video Cik Nubli sangkut-sangkut sikit. Ya kan? Tapi tak apa, InsyaAllah kita cuba teruskan. Sebab saya duduk dalam bilik belakang ni, jadi mungkin tak tahulah. Kadang-kadang elok, kadang tak elok. Okey. Duduk depan, anak ada bising. Ya betul, tak apa. Kita cuba yang terbaik malam ni. Kelang clear, Alur Gajah, Cik Muhammad Amin Ibrahim kita. Alhamdulillah, terima kasih. Dan anda semua sangat sporting, respon yang sangat berkesan. Bukit Besi Bukit Besi ni dekat mana Bukit Besi clear. Terima kasih Cik Muhammad Nazri. Okey, Cik Nubli, soalan saya lah, ini biasalah saya, sebab saya rasa saya first time jadi moderator untuk Tuan Nubli ni. Rasa saya lah. Sebelum ni Tuan Nubli banyak dengan Dealer Huda kot. Ya. Tapi kita selalulah berjumpa kan. Antara ikon-ikon mentor saya lah, yang Dr. Wida suruh ambil vibe. Ni antara orang yang kita kena ambil ilmu dia. Okey, Tuan Nubli. Soalan biasa saya, bila tarikh Tuan Nubli masuk join Continental? Dan saya yakin sebelum Continental Tuan buat benda lain. Okey. So saya kenalkan diri sekali lagi. Saya silakan. Nubli. Boleh dengar Boleh clear. Okay. So kalau ada masalah bagi tahu kalau saya perlu berubah tempat. Boleh. Okay, so first of all, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nubli Suhaimi, berpangkat dealer developer di Quantum Metal. Sudah lama lah juga, 8 bulan. Sebab macam duduk Didi ni macam berhoneymoon sekejap. Nanti saya cerita lah kenapa dia honeymoon tu kan. So bila kita dah sedar tu baru kita nak mula langkah lagi ke depan. Okay, jadi bermula di Quantum Metal sejak bulan April pada masa tu tahun lepas. Saya ingat dalam lebih kurang 25 April. Masa tu hampir nak raya lebih kurang seminggu lah. Jadi register je dengan blindly, tak tahu apa benda. Tahulah, faham, tapi blindly saya beli je 5 unit. Saya pun tak tahu apa benda. JE sangat tak apa-apa faham, tapi saya beli je 5 unit masa tu. 5 unit JE 10. 5 unit. 5 unit sebab kiranya boleh kongsi dengan kami berapa harga waktu tu tuan? Dan saya yakin harga tu masa tu tinggi tu. Buying price saya 63.64. 63.64 lebih kurang harga sekarang lah lebih kurang harga sekarang lah. So almost dekat setahun tu baru dia untung kan. Observation saya, banyak speaker-speaker yang saya jumpa sebelum ni banyak ramai yang dah berstatus DP
semuanya join waktu bulan 3, bulan 4 tahun lepas, yang harga waktu tu saya amat yakin 62 ke atas lah, 63. Tuan Nubli sendiri pun 63. Dan sekarang ni dah berstatus dealer sebab kekangan sahabat kita yang masuk bulan 4 tahun lepas, dia mengalami harga jatuh tu amat panjang lah, dan jatuh sehingga 52 tuan Betul. Sebab saya tak join lagi waktu tu. Saya join bulan 12 tahun lepas. Saya dah tengok dah trend tu sampai 52 dan sampai 66. So kalau you nak tanya, you boleh tanya saya lah. Ya. Dan 52 tu masih ada holding power ke membeli? Sempat ke beli harga 52? Saya tolong belikan orang ada. Saya suka. Klien minta tolong belikan. Okay, kita belikan. Tapi kita Ya, susah hati juga bila dia drop sampai 52 that time. Tapi Ya. bila kita dah setahun, kita dah pernah pergi yang lowest dan to the highest. So kita Ya. dah faham tak ada masalah pun sebenarnya, insyaAllah. Ya, untuk pengetahuan partisipan yang ada, yang baru register, belum beli lagi, belum jadi introducer ataupun dah dapat copy link, belum register. So boleh dengar macam mana pengalaman Tuan Nubli kita, yang bagi saya daripada bulan 4 hingga kini beliau dah menjadi dealer developer. Bagi saya satu perjalanan yang amat panjang lah. Mohon tolong mute-kan mic kalau boleh, insya-Allah. Okey, Tuan teruskan. Okey, kalau boleh sebelum tu saya nak tengok dekat chat room siapa lagi yang belum siapa yang belum jadi dealer. Yang belum dealer boleh respon belum lah, boleh type belum. So sebab sesi malam ni sangat penting untuk menentukan keputusan anda sama ada anda nak bertindak cepat-cepat jadi dealer atau masih lagi nak menunggu. Sebab saya ada banyak kes di mana dia masih menunggu untuk menjadi dealer. Sedangkan saya sendiri pada masa tu saya buat keputusan saya tak menunggu untuk menjadi dealer. Sebab saya nampak kelebihan dealer tu lebih banyak berbanding kita duduk introducer, kita tunggu harga terbaik untuk kita lengkapkan dealership kita. That's why kita berada pada malam ni, sesi malam ini, untuk kita faham apa kelebihan dealer dan ke atas ni lah. That's why kita punya topik malam ni, ladder to success. Jadi kalau dah sikit lagi nak DD tu tak ada masalah. Yang belum dealer. Dan Kenapa saya nampak dia belum kebanyakan respon semuanya belum. InsyaAllah. belum kan? Tajuk Okay, malam ni that's right. sangat bersesuaian dengan anda. Buat Puan Rosiah Razdi, Alhamdulillah anda dah dealer. Saya rasa sikit lagi nak ke DD. Dan CMS dah sikit lagi nak ke DD. Okey, saya doakan semoga dipermudahkan urusan. Okey. Okey, jadi sebelum kita pergi tengok slide dan sebagainya ni, kita sharing pengalaman lah. Kenapa saya cepat-cepat lengkapkan dealership saya. Selepas seminggu saya join tu, saya decide untuk jadi dealer. Sebab masa seminggu nak raya ni orang tak fokus kan. Jadi masa saya duduk hari raya, saya duduk raya pula di sebelah rumah kampung wife saya. So tak banyak pergi mana tempat, jadi tak tahu nak buat apa, bosan. So saya tengok kawan saya Tuan Anas naik poster dia. 10 berapa hari je dia dah jadi dealer kan. Sebab kami bersama-sama sebenarnya berada dalam industri takaful di company FWD sebelum ni. Jadi saya kenal dia lah. Saya tengok poster dia naik. Oh, cepatnya. Kan? Laju betul Muhammad ni. Saya pun tak boleh lah. Saya pun jenis laju juga sebenarnya. Sebab saya di jenis takaful pun, saya jadi manager takaful sebulan je lepas join. Without orang kata ada knowledge takaful pun sebelum tu. So after 1 month promoted as agency manager. Jadi apatah lagi goal ni kan, yang kita tengok potensi income dia begitu hebat. Jadi saya decide untuk diri saya tak boleh lama-lama, because saya dah ambil pengalaman daripada bisnes yang sebelum ni, iaitu takaful. Bukanlah saya tak buat dah, masih buat lagi. So saya tengok bila saya laju di takaful, saya punya pengikut yang ramai juga yang nak follow. Sebab dia tengok saya, tak pernah buat takaful tapi dia jadi manager laju kan, 1 bulan dah boleh jadi manager. So saya decide saya pun mesti buat cepat benda ni supaya orang tengok boleh buat benda ni. Boleh buat dengan ni. Okey, boleh dengar ke? Okey, then saya tengok kelebihan menjadi dealer tu bukan setakat boleh dengar ke? Boleh, alhamdulillah. Okey. Buat sahabat yang masuk, tolong mute-kan mic anda. Tolong, saya minta jasa baik semua. Okey, Tuan teruskan. Okey, untuk jadi dealer ni dia banyak kelebihan. Antaranya kita bukan setakat nampak income, tapi kelebihan dealer tu antaranya dapat beli emas
tanpa spread menggunakan commission. So saya fikir wah, ini satu peluang yang baik lah, income dapat, and then pada masa sama keuntungan emas tu pun juga akan cepat kita dapat bila kita berada dalam status dealer dan ke atas. So these are the things yang membuatkan saya nak cepat-cepat berada dalam status dealership tu. So kalau anda tak nampak kelebihan yang ini, then that's why you masih duduk kat situ. You masih tangguh-tangguhkan lagi. Kan? Sedangkan kita nak membina kekayaan ni, gandakan kekayaan, kita dah nampak dah dengan produk, tapi kita tak nampak kelebihan dealership tu sendiri boleh bantu kita cepatkan lagi kekayaan. Dengan income yang kita ada, kita boleh beli emas sebanyak mungkin, lebih banyak 7% daripada orang lain melalui GSA kan. Sebab kita tidak dikenakan spread menggunakan commission. So I have more gold than you, 7%. So sebab tu saya setkan untuk jadi dealer tu cepat. Jadi selepas seminggu saya dah daftar, 10 hari kemudian bila saya dah decide untuk buat tu, jadi 10 hari lepas tu saya dah completekan lah saya punya dealership. Okay. Jadi proses untuk dealership tu dia ada banyak beberapa perkara yang kita kena ambil kira lah. Antaranya kita profilkan kita punya prospek, yang mana boleh beli JE 10, macam Cikgu Zulkarnain kan, baru-baru ni ada share, saya ada dengar dia cakap you kena list down nama prospek you yang boleh keluarkan at least 1,500 untuk beli satu unit JE 10 kan. Jadi begitulah juga sebenarnya, daripada saya kongsi sedikit ilmu daripada bisnes takaful ni, dia suruh kita ada 100 orang name list, sentiasa ada 100 name list untuk kita propose plan takaful. So saya gunakan benda yang sama juga, at least kena ada 100 name list untuk kita propose simpanan emas di QM ni lah. Jadi benda yang sama. So kelebihan sebagai dealer tu sangat penting untuk kita faham supaya kita tak tangguh-tangguhkan, especially yang orang kata menggunakan modal sendiri. Ada yang pump modal tinggal 2-3 unit je lagi tapi masih tak nak lengkapkan, masih menunggu. Sedangkan you kena ingat prospek you mungkin saya akan dapat, mungkin orang lain akan dapat, dan pada masa you dah jadi lengkapkan dealership, you baru nak propose orang tu dah terlepas kat tangan orang lain, dah register dengan orang lain. So you mungkin dah melepaskan banyak peluang lah pada masa yang you tetapkan nak jadi dealer tu. And then apa lagi saya nak kata tadi, bila you jadi dealer, macam saya tadi, saya beli 5 unit pun saya tak tahu apa benda pun. Saya tak tahu buying price apa semua kan, saya tak tahu. Lillahi ta'ala tak tahu. Dan semakin merudum kan. Tapi adakah saya bersedih? Saya tak sedih, saya dah lupa pun pasal pembelian 5 unit tu sebab saya dah jadi dealer cepat. Saya dah mula menjana income. Jadi income tu menyebabkan saya lupa saya punya investment saya yang 5 unit tu. Saya tak peduli pun pasal saya punya JE tengah merudum naik sampai negatif. Sebab saya mendapat manis tu lebih lagi daripada saya punya investment saya. 5 unit tu lebih kurang 7,000. Sedangkan kita punya potensi untuk dapat income tu lebih lagi daripada apa yang kita habiskan ataupun belilah tadi lah, bukan habis lah, membazir kan. Kita beli tu pun simpanan kita. So fikir-fikirkanlah malam ni, saya rasa tak perlu tangguhkan sebab pertama risiko you punya prospek tu tak tahu dia pergi dengan siapa. Dia pergi dengan you ke dengan orang lain. Okey. Dan manis dia tu kena tengok lebih daripada apa yang you cuba simpan sekarang. You cuba simpan 1-2 unit untuk completekan, sedangkan potensi yang ke depan sangat-sangat luar jangka, luar biasa lah. Itu yang pertama sekali. Setakat tu dululah mukadimah yang saya nak bagi tahu lah malam ni. Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih. Satu perkongsian yang sangat telus, yang sangat sampai ke jiwa. Alhamdulillah. Okey, mungkin kita boleh terus ke slide, insyaAllah. Okay. Jadi pada malam ni kita nak kongsikanlah kita punya slide tentang program reseller di Quantimeter ni, bagaimana kita bermula, apa kelebihan yang kita ada kan. Mungkin sebab ramai tak tahu apa kelebihan untuk menjadi seorang dealer dan ke atas kan. Dan mungkin kita sedikit share apa pengalaman-pengalaman manis yang kita dapati sepanjang perjalanan dah jadi dealer sehingga DD dan sebagainya ni. Yang kita semua kadang-kadang tengok, baca tapi tak dengar sendiri daripada orang yang merasai kemanisan tu. Okey. So minta maaf pertama sekali, suara saya pun tak berapa baik sebenarnya. Batuk seminggu lebih dah, dan pada malam ni pun wife pun tak ada, tapi
batuk ni tak menghalang lah sebab rasa semangat nak berkongsi dengan sahabat-sahabat di TGC pada malam ni, program reseller ni. Dan seperti mana saya katakan tadi, kita kena buat benda ni, kalau kita anggap ni sebagai bisnes kita kena ada mindset seperti kaum Cina. Kaum Cina dia tengok pandang jauh ke depan, tapi kita tengok yang kita dah hold tadi tu menyebabkan kita rugi banyak sebenarnya. Kita tengok harga je, tunggu harga nak lengkapkan. Beli je, lengkapkan. Kalau setakat 2-3 unit ni beli je, and then you will forget about it and you focus untuk membina networking untuk menjanakan pendapatan yang pasif yang luar biasa. Okey, sebelum saya mulakan lagi, kenapa saya nak jadi dealer di Quantum Metal ni, sebab saya dah berangan sekian lama untuk mempunyai bisnes seperti seorang toke kedai mamak, toke restoran mamak kan, 24 jam pelanggan-pelanggan datang untuk makan, minum, lepak, tapi sedangkan toke dia tidur je. So bila ditemukan dengan Quantum Metal ni, kita dapat apa orang kata, dapat model bisnes yang kita inginkan. 24 hours a day kita boleh generate income pasif tanpa kita perlu bersusah payah, tanpa perlu kita keluarkan modal, tanpa perlu kita buat apa lagi, fokus tentang bisnes ni. Kita boleh tinggal dan dia generate income without you sangka lah aspek. Saya kongsikan satu pengalaman last week sebelum saya mula slide. Saya dalam perjalanan. Tuan, gambar tak ada tuan. Tak ada gambar pula dah. Mana dah perginya. Sekejap Terjatuh. Gambar tak keluar. Ada. Gambar slide. Gambar saya ada. Gambar ada. Gambar saya ada kan? Gambar ada. Okey, saya belum buka slide lagi. Okey. Slide dah buka tapi saya tak tekan share. Okey, saya nak cerita sikit. Yalah, dia bunyi luar jangka tu kan. Satu ni pengalaman lah, real punya experience. Saya berada di KLIA pada 25 Mei. Masa tu saya punya flight ke Alustar pagi. Jadi saya solat subuh dan baru selepas solat subuh ikat tali kasut semua, and then saya capai handphone, lebih kurang setengah jam lagi nak berlepas. Saya ambil handphone saya 6.30, saya tengok income tu dah 4 angka masa tu kan. Saya kata, wow, ini sangat amazing kan. Belum apa lagi, kedai emas tak buka lagi, kedai lain pun belum buka, you dah ada income. Then that is why kita semua berada pada malam ni untuk mendalami kehebatan platform Quantum Metal untuk jana income pasif ni. Kan? Sangat luar biasa. Bisnes lain tutup lagi pun, tak buka lagi, tak ada orang bangun lagi pun. Tapi kita dah mula menjana income tanpa henti di platform Quantum Metal lah. That's why saya harap pada sesi kali ni, selepas ni, mungkin yang mana-mana yang masih belum lengkap lagi, sama ada dia nak melengkapkan dengan belian sendiri ataupun nak cari prospek, cepat-cepatlah buat supaya kita sama-sama merasai kemanisan Quantum Metal ni. So saya share slide. Macam mana? Screen. Start now. Ya, ni boleh nampak ke slide ni? Belum keluar. Dia keluar nama saja. Nama apa Nama Nobly. Slide-nya tak keluar. Macam mana? Sekejap. Zoom. Ya, sorry Saya nak guna iPad, anak main sampai habis bateri. So terpaksa guna phone pula. Kia-kia lah kat ni. Screen. Start now. Start casting. Zoom we have no access to us. Dia tak sama dengan ni. Okay, ini keluar. Tak keluar, belum keluar lagi. Belum keluar juga. Macam mana? Saya guna phone ni. Dia kena screen ni. Dia kena share screen. Saya dah tekan screen tapi bila saya tekan slide tu tak naik. Tak naik Sekarang ni keluar video. Video saya kan? Sekarang saya share. Saya tekan buat sahabat-sahabat kita yang ada malam ni. So
nanti bila teknologi kita buat sharing. So kalau ada soalan nak diajukan boleh tanya, ada dua kaedah. Kaedah pertama boleh tanya terus di ruangan chat ataupun buka mic anda, boleh tanya secara berhemah. Okay, so sekarang ni kita tunggu Tuan Nubli kita lah untuk dapatkan slide beliau untuk dikongsikan pada semua. Mungkin ada masalah teknikal sikit. Macam mana nak buat ni? Saya dah tekan share and then saya tekan slide tu. Saya ambil slide tu dekat saya simpan slide ni dekat Telegram. Okay. So saya tekan screen and then saya pergi Telegram. Betul ke macam tu? Betul, betul. So cuba buka yang tu. Betul. Okay. Dah keluar. Keluar dah? Dah keluar tapi dia portrait. Kalau di landscape kan boleh ke? Landscape macam ni. Pusingkan phone tu. Keluar. Okay. Macam mana nak? Aduh. Tak, kalau pusing je phone tu, make sure boleh portraitkan. Tak boleh, dia tak keluar. Saya dah pusing phone tapi dia tak berpusing. Saya punya slide tu tak pusing. Oh, ya ke? Kalau tekan play macam mana? Tengok. Tekan play. Okay. Oh, dia okay, alright, boleh. Mantap. Tekan play kan. Okay. Okay. So kita nak dengar hari ni, malam ni berkenaan dengan bina kerjaya anda dengan emas lah. So something yang kita pun tak pernah ada pengalaman semua sebelum ni mungkin. Saya sendiri pun tak ada pengalaman tentang emas. Cuma adalah pernah beli beberapa ketika dulu. Cuma bila orang sebut spread, kita pun kadang tak faham spread apa. Kan? Jadi kita bila spread down, spread up down pula kan. Jadi kita banyak belajar. Saya sendiri pun banyak belajar. So spread down adalah spread di bawah harga semasa kan. Jadi itulah kelebihan-kelebihan QM yang kita dapat dekat Quantimeter ni. Kita boleh jual semula dengan harga gold spot price kan. Seperti mana sesi semalam pun ada share. Jadi okay. So sekarang ni kita nak tahu apakah kelebihan yang kita ada sebagai konsultan QM. Okay. So kita dah tahu benda ni platform digital. Jadi ianya menggunakan teknologi digital. Okay, sangat simple. Okay, setiap masa 24 jam kita boleh mempromosikan kita punya bisnes reseller ni di Quantimeter. Okay, dengan menggunakan teknologi digital. Sangat convenient. Kita duduk 24 jam, bangun tidur subuh pun angkat handphone pun tengok ada orang membeli tengah-tengah malam kan. Kita pergi toilet biasa kita bangun tengah malam pun ada orang membeli. Jadi teknologi digital itulah yang kita kena fahamkan kepada orang ramai. Kenapa beli melalui digital ni? Sebab satu, emas tu didagangkan 24 jam sehari antara Isnin hingga Jumaat. Dan harganya update setiap 5 minit. Jadi bila kita menggunakan digital, menguruskan akaun emas itu lebih mudah. Okay? Tak perlu kita start kereta, motor, nak tunggu kedai buka, baru kita nak pergi beli ataupun kalau kita nak pergi jual. Kita boleh terus berdagang emas kita menggunakan teknologi digital. Okay? Marketing plan juga yang sistematik dan menarik, of course, memudahkan kita menjadi seorang konsultan di Quantimeter lah. Sebab dia punya orang kata perkongsian profit sharing between company dengan konsultan. Okay? Kita sebagai konsultan berkongsi keuntungan. Di manakah sebenarnya punca komisen itu dibayar? Mungkin ramai tertanya-tanya, mungkin ramai lagi masih macam tak percaya yang konsultan QM ni boleh didapat income begitu banyak. Kan, tak lingkup ke company ni. Kalau last kali sampai tak boleh pusing duit company, duit syarikat, duit modal ataupun duit belian emas dan sebagainya. Macam-macam pemikiran yang datang melintas dekat kepala kita sebab kita tak faham dari mana datangnya punca pendapatan. Sebenarnya ianya datang daripada dua benda lah dekat sini, iaitu pertama sekali spread. Okay, spread emas dan juga daripada management fee kepada GSA dan juga JE.
Jadi dari situ sebenarnya company boleh bayar commission kepada consultant. Okey. Dan perniagaan ini of course yang menariknya sebab dia boleh diwarisi. So you bayangkan income dah boleh jana begitu banyak kan. Bila kita tak ada suatu hari nanti, kita boleh legacy kan bisnes yang kita develop selama ini kepada anak isteri kita untuk mereka terus menikmati apa yang kita dah develop all this while lah. Okay. Saya pernah cakap dekat wife saya lah, saya kata you all untung lah kan, kalau saya tak ada ni tak lapar lah kan. Tak lapar lah. Dah lah dengan duit pencen lagi kan, daripada account content meter lagi kan. Tapi dia acuh tak acuh ya dengan yelah malas nak tahulah apa semua kan. Tak apa, biarkan dulu. Tapi kita akan legacykan bisnes ni later on mungkin kepada anak sulung yang dah cukup umur nanti kan. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua boleh melegacykan apa yang kita usahakan selama hari ini supaya tidak sia-sia dan dapat manfaat kepada generasi seterusnya lah. So that is kelebihan yang kita dapat di content meter selaku consultant. Boleh dilegacykan. And then kita juga boleh dapat keistimewaan untuk pinjaman kereta dan perumahan daripada Affinbank. Okey. So sebab apa? Sebab kita ada payout statement. Okey, kita ada slip gaji lah, cerita senang. Benda ni yang tak sabar, kalau konsultan QM, dia tak sabar nak share dia punya payout statement, nak tengok dia punya payout statement hujung bulan. Sebab kalau income dah terlalu banyak, dah tak boleh nak jangka berapa dah aku dapat sehingga hari ini. So dia kena tengok payout statement tu juga end of the month, baru dia tahu oh total income aku pada bulan ni sekian amount lah. Okay, so we have the payslip, dan saya pernah guna payslip ni bukan di Affinbank, tapi saya submit dekat Maybank. Setelah saya nak beli kereta, saya tak tahulah dia ambil kira tak, tapi bank call and bank tanyalah content meter ni apa kan. So saya ceritalah content meter ni syarikat jual beli emas, so saya ni consultant emas. Itu je, tak tahulah kalau dia ada ambil sedikit sebanyak percentage untuk support dokumen-dokumen yang lain. Okay. Dan macam saya kata tadi, jana pendapatan pasif tanpa had juga adalah satu benda yang sangat luar biasa dekat content meter ni. Inilah peluang. Kalau you all biasa buat kerja lain, buat bisnes lain, dan saya pun pernah jual sampai jual sos, cili dan sebagainya, dapat untung RM2-3. Bila you dah buat content meter, you dah jadi dealer, you tak nak buat bisnes lain dah. Saya jamin you tak nak buat dah bisnes lain yang memenatkan, yang banyak nak guna modal. Sebelum ni saya bukan setakat takaful, sebenarnya saya dah 10 tahun buat travel agency. Lepas COVID datang, saya berfikir saya kena cari bisnes yang boleh sustain dalam situasi apa sekalipun. Mungkin penyakit lain, wabak lain juga akan datang masa akan datang. Sebab saya, untuk pengetahuan semua, saya bekerja di hospital, di HKL lah. Jadi sepanjang saya duduk di HKL, bukan setakat COVID, kita dah berhadapan dengan influenza, SARS dan macam-macam. Cuma the worst yang menyebabkan kita duduk di rumah adalah COVID. So tak mungkin, tak mustahil mungkin pada masa akan datang mungkin ada penyakit-penyakit yang baru akan timbul, dan pada masa tu kita tercari-cari peluang lain untuk memastikan bisnes kita tu terus sustain. Jadi dalam situasi sekarang ni kita nampak emas ni adalah salah satu bisnes yang boleh sustain kehidupan kita lah, mengekalkan gaya hidup kita insya-Allah. Tuan Nubli, ada dua soalan kalau boleh saya bacakan. Okey. Berapakah had umur bagi nomini account? Nomini saya pun tak berapa pasti tentang nomini ni, tapi sebaiknya lah kita bagi pada umur 18 lah. Ya, tak silap saya memang 18. Kita dia memang boleh pemegang account yang betul lah, bukannya anak. Tak silap saya dia memang umur 18. Okey, soalan yang kedua, salam Tuan Nubli, dari Affinbank je ke, dari bank lain tak boleh ke untuk kita buat submission loan tu? You boleh cuba. Saya kata tadi saya cuba dengan Maybank kan. Saya tak submit pun dengan Affinbank, saya submit dengan Maybank. Lepas je, tapi saya bukanlah semata-mata dokumen daripada QM. Semata-mata saya punya pendapatan daripada hospital, daripada takaful, daripada content meter. Jadi dia kata no issue lah, your income is no issue. So lepas lah. Yang penting kita nak support dokumen. Kalau you seorang yang ada kerja hakiki, then you guna payout statement ni sebagai dokumen lah. InsyaAllah diterima lah. Okey, soalan terakhir. Salam Tuan Nubli, kerja departmen mana di HKL? Departmen mana? Departmen patologi. Patologi. Patologi okay. Departmen. Jaga uruskan lab. Alright. Teruskan Tuan. Alright. So tu je sebab
kenapa kita perlu jadi konsultan di QM? Kenapa syarikat ni memang kita dah tahu well established since 2012, okay? Dan kita tahu dia dah adalah established sebab dia dah buat B2B, business to business sebenarnya kan. Dia dah supply emas kepada bank-bank yang kita dah tahu 4 buah bank tu, dan juga terlibat pembekalan emas kepada koperasi kan, melalui Aku Gold, dan syarikat ni ada syarikat yang orang kata telus lah sebab dia reporting amla kepada bank negara pada masa sama. That's why kita kena buat KYC kan, kita kena download kita punya KYC tu. Okay. Dan nak daftar pula terlalu simple kan, percuma je pun. Tapi macam saya pernah buat satu konten di FB saya pun spontan, sebenarnya saya tengok kad ATM saya dalam wallet saya ada 8 jenis bank yang berbeza kan. Tapi nasib baiklah saya ada akaun emas yang percuma ni kan. Jadi anda boleh je buat copywriting, kad bank ada banyak, ataupun akaun bank ada lebih daripada satu, tapi akaun emas yang percuma anda dah ada, contoh kan. So benda-benda macam tu kita boleh buat kecil-kecil yang simple-simple, yang tidaklah orang kata boleh misleading, cuma kita nak bawa kesedaran orang kepada membuka satu akaun emas. Okay. Dan produk emas kita yang kita tak perlu risau adalah dari segi kepatuhan syariah, yang mana setiap tahun dia renew. Sebagai seorang penjawat awam yang bekerja di makmal hospital, kami ini pun ada audit setiap tahun kan, ada audit lah setiap tahun. Jadi kenapa tujuan audit tu? Dia nak memastikan kita kerja ni ikut garis panduan seperti mana yang kita telah tetapkan. Jadi sama juga dalam dunia industri emas, dia nak memastikan kuantiti emas, prosedur operasi semua tu mengikut standard syariah yang ditetapkan. So that is yang sepatutnya kita fikir, bagus dia buat setiap tahun. Berbanding ada yang cakap tak payah audit, kami sekali je cukup kan. 5-6 tahun pun masih laku lagi. Sebenarnya kita tak tahu sebab kita ni manusia. Manusia ni tend to buat kecuaian, kelalaian, kealpaan dan sebagainya. Jadi audit yang berterusan oleh konsultansi kita ni yang terbaru adalah Tawafuk Consultancy, Ishraq No More. Cuma ni slide lama mungkin. Jadi yang sekarang adalah Tawafuk Consultancy. So kita tak perlu risau, kita boleh bersandarkan apa yang telah diberikan oleh Tawafuk tu untuk memberikan kefahaman kepada orang lain. Dia nak terima tak terima, itu perkara nombor 2. Yang penting kita sendiri dulu yakin. Kalau kita sendiri tak yakin, macam mana kita nak bercerita dengan orang lain? Kan? Sebab ada lagi yang di bawah saya pun masih ragu-ragu sendiri. Sebab pertama tak nak masuk kelas. Kan? Jadi bila tak masuk kelas, tak dapat pencerahan, tak dapat nak jawab dia punya kemuskilan diri sendiri. So kita kena yakin. Kalau kita yakin, barulah kita boleh share dengan orang lah. Okay, itu yang ketiga. Yang keempat, yang ini yang paling syok kan. Spread tu rendah 3% hingga 7%. Spread 3% hingga 7% berbanding pasaran luar. Okay, adalah yang kata miga lebih rendah dan sebagainya. Okay, it's okay. That is physical goal ke kan. Jadi tetapi yang kita nak emphasize mungkin JE 10, 3% sahaja. 3% tetapi dia punya emas tu digandakan 10 kali. Aset tu digandakan. Kita nak kaya, kita kena ada harta yang banyak dulu. Jadi itulah tujuan JE itu diwujudkan. Dia nak enhance your asset. Gandakan dulu your asset. Later on, bila emas tu naik, baru you untung di atas pegangan aset you. Berapa banyak nilai aset you. Okay, saya nak share lagi satu kali. Mungkin saya pernah share dah sebelum ni pun. Saya yakin saya pernah share. Saya nak bagi perumpamaan. 1 gram emas, fizikal 1 gram keping emas fizikal, nilai dia RM300 hari ni kita katakan. Kita ada 5 keping dekat rumah yang kita sayang sangat 5 gram ni, yang bernilai RM1,500. Okey, faham 1 keping, 1 gram, 300, ada 5 keping kita punya. 1,500 je value dia sekarang. Sebab saya nak kaitkan dengan JE. So, JE pula, 1 unit 1,500. Okay? Duit 1,500, kita pak masuk dalam JE, nilai dia 1,500. Sama dari segi nilai duit tu duit kan. Tetapi, aset kita berapa banyak kita dapat? Kita boleh dapat 38 gram. 38 gram tu bernilai berapa sekarang? 38 gram tu bernilai 11,000 lebih. Jadi apa yang saya nak cakap tadi, yang you simpan 1,500 5 keping tadi, tak boleh beat 1 unit JE yang value dia 11,000 lebih. Sebab bila emas tu naik nanti,
Okey, emas tu naik 1% pun dah cukup untuk memberi keuntungan ke atas aset kita yang bernilai 11,000 lebih. Berbanding physical gold yang kita sayang tadi, masa naik, dia tunggu lama kan. Masa tunggu lama, mungkin 2 tahun, 3 tahun baru dia boleh jual. Tetapi jual pula, dia terpaksa minimumkan dia punya profit. Terpaksa minimumkan. Kenapa terpaksa minimumkan? Sebab dia terpaksa jual dengan spread down yang dikenakan pula. Sedangkan kelebihan kita boleh tolak terus dengan harga gold spot price. So aset tu penting dulu kita gandakan. Dan di situlah kita boleh jana profit yang lebih banyak. Dan kelebihan kita terus jual dengan gold spot price. Kita jangan kurangkan kita punya untung. Kita ni nak berniaga nak untung banyak tak? Nak untung banyak kan? Tapi kita salah pergi jual, salah tempat kita pergi jual. Kita pergi jual tempat orang ambil untung lebih banyak daripada apa untung yang kita dapat. So itu spread tu kita yang offer. It's not about 3% sahaja, tetapi bagaimana aset tu digandakan. Tu je. Setiap tu dia ada solusi dia kan, to enhance your asset. So itu pun dah untung dah. Maknanya bila beli ni dah untung dah. You kena mindset macam tu. Jangan, oh harga tinggi lah, takut tak beli. You tak faham solusi produk JE. So sebab tu you tak beli. You masih tunggu, tak tahulah tunggu sampai bila kan. Jadi kalau kita faham, kita akan berbangga. Yes, aku dah gandakan duit aku sekarang ni. Aku dah enhancekan my cash money to a gold asset which value dia sekian amount. So that is something to ponder, to think about lah. Okay. Yang kelima, ni dah cerita sekali lah. Ada gold asset enhance tadi. Okay, membaca cover yang kelima tak pasal pula. Yang keenam, yang inilah saya tanya dekat chat room, kenapa you contractor? Honestly, kenapa? Saya dengar Tuan Fairuz pun semalam cakap dia tertarik dengan GCA. Kan? Most people yang join Quantum Metal, dia tak faham JE dulu sebab JE ni agak complicated sikit kan. Ya, betul. GCA ni dia dengar, tukar hutang JE. Nanti tak pernah dengar. Jadi GCA, bila saya, macam mana kita nak close orang, you just simple use. Satu, Quantum Metal is the free. Yang kedua, cepat-cepat cakap pasal boleh tukar hutang, belanja hangus boleh jadi mesti lekat punya lah, insyaAllah kan. Sebab share sikit pengalaman saya yang sebenar, mungkin ramai lagi tak pernah dengar. Saya pergi Sarawak satu hari tu, saya ada urusan rasmi di sana dan saya tumpang kereta seorang yang baru saya kenal pada hari tersebut. Dia tumpangkan saya ke waterfront, Kuching Waterfront. Kuching Waterfront tu nak sampai lebih kurang, sebab ada jam-jam sikit masa tu, 5 minit lebih kurang ke depan tu saya akan dihentikan, diturunkan. Tapi saya berlakon, tuan-tuan dan puan-puan. Saya buka saya punya Quantum Metal punya account dan saya tengok saya punya payout lah. Dan saya betul-betul berlakon. Saya cakap tu terang. Kita kena pandai berlakon juga. So saya pun buat macam ni. Push. Dia pun terperanjat. Dia tanya, kenapa tu tuan? Oh tak ada. Ni saya tengok ni orang beli emas. Masa tu harga turun 52 lah. So memang komisen tengah masuk menderu-deru lah kan. Jadi dia, oh buat emas ke tuan? Adalah sikit kan. Tapi saya terus potong tu. Saya cakap cepat-cepat. Join lah tuan. Buka akaun emas ni pun free je pun. Boleh beli RM10. Tapi yang paling best sebab kita ni bekerja, kita boleh tukarkan kita punya komitmen tu kepada emas. Kan? 85 lepas tu masuk, masa 5 minit tu je saya gomor tentang GCA lebih kurang basic sajalah tuan-tuan. Tapi dia dah dapat tangkap minat kepada benda tu. Dan masa saya nak turun, dia cakap, tuan nanti share more info on that lah. Okey, saya memang lepas turun dia memang tak lintas jalan lagi, terus forward semua. Kan? Jadi GCA ni lah yang menyebabkan kita mudah untuk dapat klien lah ataupun yang register di bawah kita. So gunakan GCA, tak perlu berbelit-belit dengan yang mana lain. Just simple things. QM buka akaun free, boleh RM10, boleh selamatkan belanja hangus. Boleh tak? Dapat 3 ni. QM akaun emas percuma, beli serendah RM10 boleh kumpul sikit-sikit, dan yang paling best kita boleh convertkan komitmen kepada simpanan emas. Selama ni susah nak simpan emas, sekarang dah mudah simpan emas. Tadi saya ni
bila banyak sangat benda yang actual experience berlaku dalam hidup kan, so banyak pula nak share. Sebelum saya start sharing malam ni, saya punya dealer share saya punya copywriting yang saya buat pagi tadi. Copywriting tu saya tulis, kalau anda ada RM22.50, anda sebenarnya dah boleh simpan emas 0.48 gram mengikut harga emas masa sekarang ni lah. Jadi dia kata, saya guna copywriting yang Cik Nubli buat tadi ni, kawan saya terus WhatsApp saya untuk tanyakan tentang ni lah. Jadi that is most people join Quantum Metal sebab tertarik dengan GC. Jadi kalau orang yang tertanya-tanya malam ni macam mana, apa rahsia untuk jadi dealer dan sebagainya, dan you tahu dah kekuatan dia yang utama yang mudah untuk you sebarkan ialah tentang Gold Convert Account. Dengan dia punya management fee-nya rendah, tak payah bayar bulan-bulan, tak payah ada tempoh simpanan kan, biar je sana. So mana nak cari benda yang sampai hari ni pun saya sendiri, walaupun kita dah dealer ke, DD ke, merchant ke, kita pun macam manalah Datuk Lim ni dia dapat idea benda ni kan. Macam mana dia boleh buat benda ni kan. Sampai hari ni kita terfikir-fikir. Kita nak buat, kita rasa rugi kan. Kita nak buat, okeylah rasa seronok kan sebab grammage kita makin bertambah. Tak pernah kita impikan ada dalam kita punya holding inventory lebih daripada 100 gram, 200 gram, even 1 gram sebelum ni pernah ada tak? Tak pernah ada. Tiba-tiba ada 10 gram, 20 gram. So you should proud on your gold saving with GCA. Itu yang ke-6. Dan yang ke-7, keuntungan 100% dari pergerakan harga emas. Konsep beli harga emas rendah dan jual bila harga tinggi. Tidak menjanjikan ROI. So bila ada janji manis ni, itulah ciri-ciri scam yang perlu kita avoid lah. So konten yang banyak tak masuk kelas kan, tak buat research kan. Geneva Gold tu tuan PM datang rasmi dan sebagainya. Memang pembesar ni nama pun capacity untuk merasmikan, dia datang event, tapi adakah dia mengetahui selok-belok sesuatu syarat. Tapi kita lah sebagai pengguna yang boleh menilai baik buruk benda kan. So Geneva Gold, masalah dia adalah dia menjanjikan pulangan, sedangkan kita pulangan itu dijanjikan dengan kenaikan harga emas. Kalau tak naik harga emas tak ada untung. Kalau tengah turun rugi. Kita pun faham benda tu, simple. So dia takut lagi dengan quantum metal sebab yalah emas ganda 10-nya lah, pening lagi. Bila untung 1% naik jadi 10% pun pening, tak boleh nak terima macam mana ni. 1% naik tiba-tiba dah jadi untung 10%. Pergerakan sebenarnya 1% tu pergerakan movement 1%, tapi kuantiti gold you 10 kali ganda, so you darat 10 je, senang. Tapi itu pun kadang-kadang bagi setengah orang ambil masa untuk faham benda tu kan. Dia punya simulasi 1% naik untung 10%, 5% naik 50%, tulis pula naik 10% untung 100%, lagilah tak boleh terima kan. Mudah sangat sampai 100% boleh untung. Tapi kita kena more detail explain lah, tolak spread, tolak management fee kan. Cuma itu benda-benda attraction copywriting untuk memudahkan orang nak bertanya, trigger untuk tanya dengan kita. So 7 kelebihan tahu kenapa kita kena jadi consultant di Quantum Metal. Okay, so rank semua mungkin dah tahu. Bermula dengan introducer, and then kita naik dealer, developer, merchant. Introducer janganlah berlama-lama sebab introducer sehingga 30 Julai ni $6,750, lebih kurang 27 unit. Lepas 1 Julai onwards you dah kena buat $7,500, which is around 30 unit. Sekarang ni you diberi diskaun 3 unit. Jadi yang mana belum lengkap lagi, cepat-cepat lengkapkan sebab lepas 1 Julai awak kena buat extra 3 unit. Kan? So ingat, salin malam ni. I have malam ni 7 hari bulan. So saya ada 23 hari lagi dari sekarang untuk completekan $6,750 sales JE10. Okay. So bila you alhamdulillah lah, ada je dealer yang berpendapatan 5 angka sebab dia dapat prospek klien yang memang seorang investor kan. Ada je, tak mustahil. Tapi bila you naik DD, potensi income you ada 5 angka ke atas lah kan. In fact bulan ni pun ada beberapa orang di 6
Saya sendiri pun bukan langka. Bulan 5 ni adalah rekod highest lah. Berkecimpung dalam content meter ni. Bulan 5 baru ni saya rasa semua orang pun break rekod lah. Sebab dia ada episod kejatuhan harga emas yang dinanti-nantikan oleh ramai orang. Selepas pada 4 Mei. Dan selepas 4 Mei tu sampai 30 Mei ni kiranya rezeki lah kepada konsultan. Jadi sebab itulah you sebagai konsultan bila harga naik pun you rasa gembira sebab you ada aset gold simpanan you which is mungkin GCA yang tanpa spread. Okay, GCA tak ada spread GCA tadi. tak ada spread tadi. Boleh dengar ke benda? Boleh dengar ke berdengung? Hello? Boleh? Okay. So dapat komisen macam saya dapat komisen mostly saya buatkan GCA sebab saya tahu GCA tu ada spread sebab gunakan payout due. Jadi bila harga naik sikit pun dah untung dah GCA tu kan. Jadi apatah lagi kalau membeli dengan menggunakan komisen yang kita dapat banyak, kita boleh beli JAE dengan target price kita yang cantik. So kita juga jana keuntungan passive income daripada pelaburan emas kita. Passive income ni dia bukan kerana kita buat sesuatu benda je, bekerja je, tapi dia datang daripada aset pelaburan seperti sewaan rumah. Kita ada simpanan emas. Di simpanan tu boleh memberi kita passive income. Ada kita passive income. Beli 10 unit, untung dia jadi 5,000. So 5,000 ni kalau kita bahagi 12, dia jadi 400 ringgit lah sebulan sebagai average passive income kan. Menambah kepada income yang sedia ada daripada pendapatan semua. Jadi that is kelebihan consultant ni ada dua. Daripada sendiri. Okey. Saya tak pasti. Saya nak tanya mungkin ada yang di kalangan kita malam ni yang tahu. Kita dah ada konsep GCA belanja hangus dah. Kan? Saya ada dapat tahu saya rasa bisnes Amway ada memperkenalkan style affiliate juga di mana kita beli barang rumah dia. Dulu kita belanja barang-barang rumah, ubat gigi apa semua ni, kira habis pakai, habislah duit kita pun hangus kan. Sekarang ni dia konsep dia beli barang tu dengan tu dia dapat cashback. Jadi dia pun promote benda dia lain pun amalkan konsep yang sama. Jadi mereka pun dapat commission lah dengan diorang kan. So konsep belanja hangus ni bukan saja dekat content meter tapi di Amway tu, kalau saya tak tahu tapi saya rasa itu yang ada yang cuba nak propose saya. So saya kata kau sebelum kau nak belanja hangus, nak elakkan belanja hangus kau punya barang dapur, utilities, barang-barang di rumah, kau kena beli emas dulu. Lepas tu dapat duit tu baru kau beli kau punya barang-barang tadi. Jadi kalau kita boleh jumpa orang macam ni, bisnes yang macam ni, kita boleh propose konsep GCA ni. Sebelum you beli barang tu, you kena buat simpanan dulu lah kan. Mungkin beli setakat nak dapat cashback balik je, tapi dia kena start is to simpan emas ni sebagai backup dia dulu sebelum dia berbelanja. Yang itu dia berbelanja kan. Semua dia dapat sedikit cashback daripada belian dia, tapi ini kita buat simpanan dulu, backup dulu, mengekalkan nilai duit kita dengan GCA. So inilah rank yang tertinggi yang kita nak capai, sekurang-kurangnya merchant lah. Sebab atas lagi merchant developer, senior merchant tu mungkin advance lah. So untuk rahmat. Jadi pula ni saya boleh katakan Didi ni ibarat merchant junior. So, apa merchant junior? Siapa yang tengah dealer sekarang nak kejar pada Didi, ini pengalaman Didi lah. Okay? Saya tengok bawah saya ada top di okay. Saya pun di cicit, saya pun dealer. Ni ada 3 orang direct bawah saya. Suara 3 putus-putus orang, tuan. 3 lapis di. Okey. Dengar tak sekarang? Okay. Orang nak dengar boleh. Okey. Bawah saya ada 3 orang dealer berpangkat anak, cucu dan cicit. Yang surprisingly tu, dia dealer semua ni, 3 lapis ke bawah. So saya masih lagi overriding. Yang tadi 2.5%. Cicit tu ada piot kot. Rasanya dapat jugalah 2.5. So istimewaan Didi ada 3.5 dengan 2.5.
Kita tengok sekejap ni. Okay. So syarat untuk jadi introducer, saya rasa malam ni semua orang pun dah introducer kot kan. Kalau tak jadi introducer lagi, rugilah. So kita buatlah belian cepat, especially siapa yang nak jadikan carrier tapi tak ada modal yang banyak, belilah JAE 3 ni cepat-cepat. Sebab kita dengar JAE 15 akan dilancarkan tak lama lagi, takut-takut JAE 5 ni dimasukkan. So kalau dah beli satu, kedua, beli lagi satu cepat-cepat, jadi introducer lah, lengkapkan. Tapi yang paling baik kalau ada duit, beli teruslah JAE 10 satu unit. Sebab kita dah faham tujuan JAE tadi adalah gandakan aset dan value satu unit aset ada 11,000 lebih value dia kan. So tak ada rugi pun, tak ada rugi. Sebab keuntungan pertama ialah kita berjaya menggandakan aset kita. Right. So struktur commission introducer. Okay, masa introducer apa nak berlaku sebab bila kawan kita berjadi introducer kita tak dapat apa dah kan. Kita dah habis dah ke 2% tu. Okay, jadi kita hanya dapat direct klien sahaja yang baru 2%. So apa yang saya buat kepada dealer, saya kembalikan komisen yang saya dapat 2% tu, 5 USD tu daripada pembelian JE, saya jadikan dia reward kepada orang yang baru nak join. Sebab saya nampak bila saya kena buat 30 unit tadi, maksimum katalah 30 unit, saya dapat 5 USD, 150 USD, 150 USD lebih kurang 600 lebih je komisen semasa saya berada di introducer. Sedangkan bila saya jadi dealer, saya berpotensi dapat 4 angka hingga 5 angka. Kenapa saya nak duduk lama-lama? Jadi saya gunakan komisen ni, saya kira macam aku tak ambil dulu pun tak apalah komisen peringkat introducer ni. Aku jadikan dia reward, lagipun tak guna duit saya sendiri. Guna reward GSA 5 USD ni, transfer kepada GSA dia. Reward kepada dia. Kan? So settle. Jadi cepatlah saya jadi dealer. Masa tu saya sedekahkan. Sebab saya nampak yang depan tu lagi manis. Yang ini setakat RM650 tak ada apalah sangat kan. InsyaAllah kita pun tak adalah kebulu sangat bila kita bagi orang balik. Dan kita pun nampak potensi yang lebih jauh. So itu kita kena fikirkan. Kalau yang masih introducer kepada dealer, mungkin this way boleh bantu you untuk speed up untuk jadi dealer. Okay. So kita ni semua orang dah faham perbezaan komisen introducer dan dealer. Okey, sekarang kita nak cerita dealer yang saya nak share sikit mungkin cara presentation saya mungkin kita boleh guna sama. Kenapa kita niatkan setiap orang yang nak daftar dengan kita, kalau yang ada betul-betul ada modal, ada duit tu, kita suruh dia jadi dealer cepat-cepat lah. Kan? Beli terus jadi dealer. Sebab apa kita boleh bagi tahu dia, dekat mana platform pelaburan yang boleh terus bagi dia 2% atau 7%. Dekat mana? Dia letak je duit dia 1,500 tadi dalam ASB ataupun tabung haji. Dia letak je, dia dapat tak 2%? Dia tak dapat. Kan? Tetapi jika dia letak di JE, dia park as a JE, dia terus dapat 2%. Ibarat dia dah dapat untung awal 2%. The real profit akan datang bila emas tak untung nanti. So kita boleh guna ayat ni lah. Saya cakap, you bayangkan, you ada duit, you pergi letak kat sana. You dapat apa? Tak dapat apa kan, sebab you kena tunggu setahun. Tetapi bila you jadi dealer, you completekan jadi dealer, you ada lagi lebihan duit untuk digandakan, you terus dapat 7%. Best ke tak best? Ini untuk dia sendiri, bukan untuk tujuan cari income pun. Untuk dia sendiri gandakan duit dia. Kita kena nampakkan benda ni untuk gandakan kekayaan dia. Jadi the first thing, dia dah dapat dah. Bayangkan kalau orang tu beli 100 unit, dah berapa banyak dia dapat pulangan kan. Contoh orang beli 10,000, dia beli 1,000 unit. Kalau 7 unit, dia dapat 7% each unit, meaning dalam dekat $20 kan. Kali dengan 7 unit, RM560. Okey, 10,000 dia letak, kalau dia tunggu setahun, 3% kat tabung haji, dia dapat RM300. Tapi ni sekarang, saya letak dulu 10,000 dalam tabung haji contoh. Sebab dia tabung haji 3% kan. Tapi sebab saya dah dapat satu unit RM80, 7% ni, kali dengan 7 unit, 560. Itu pun kira dah menang dah. 7% punya cashback ni dah menang menewaskan dividen yang setahun kena tunggu. Itu belum lagi campur dengan real profit bila JE itu untung. So you olahlah ayat tu. Dekat mana tempat yang boleh bagi awak
pulangan immediately. Cashback 7% or 2%. So kalau you ada duit, you pasang terus jadi dealer, walaupun pembelian kali ini 2% dulu, bila you dah terminate nanti, you beli balik, you terus 7%. And so on selepas tu. Okay, boleh So syarat untuk jadi dealer, saya dah cerita tadi, kita kena buat 6750 sehingga 30 Julai dan start Julai ke atas, kita kena buat 7,500. Okay. Belian peribadi 1 unit atau 3 unit tadi sebab kita kena bermula sebagai introducer. Okay, kita kena wajib ada 5 orang lah klien. So kalau boleh, bila kita register orang, kita tanya dia, you boleh tak register 5 account terus bawah you, ahli keluarga you yang terdekat. Kita nak, saya sekarang niat saya, setiap orang yang register dengan saya, kalau boleh saya tanya berapa modal yang you ada, duit yang you ada nak beli JE. Kalau 1 unit pun saya make sure dia faham strategi kita untuk jadi dealer. Tak payah hold lama-lama lah, naik sikit je terus jual, beli balik, beli and repeat lah, ulang-ulang proses. Tapi dia ada 5 account di bawah, so sehingga kita develop dia jadi dealer. Kalau peram pun, kenapa kita peram? Kalau kita peram 3 bulan, 6 bulan, dalam tempoh 6 bulan, contoh 6 bulan kita peram tak jual-jual, sedangkan dah untung dah hari tu, tapi sebenarnya kita tak buat apa kita panggil compounding punya keuntungan. Compounding sales pun kita tak dapat generate. Untung sikit kita beli balik, lepas tu untung lagi sikit kita beli balik, kita boleh buat compounding sales lah, meningkatkan jumlah belian sales untuk melayakkan kita jadi dealer. Sama ada dealer tu kita guna untuk jana income pasif atau kita nak nikmati dia punya pulangan 7% tadi. Okay. So dah jadi dealer, dah lengkap dealer, kena bayar 300 lah kepada akaun QBAP untuk mengikuti latihan dealer, dan wajib kepada semua dealer, dan anda akan diberikan sijil lah. Okay, next. Struktur dealer, okay, klien baru you dapat 7%, belian you sendiri you dapat 7%, dan apabila you punya klien baru dah naik jadi introducer, you masih boleh override dia dengan 5%. Okay, you masih boleh dapat 5%. Sekarang ni tengok syarat untuk jadi DD. DD kita kena lahirkan 5 orang dealer, direct dealer, yang boleh kumpulkan total sales RM150,000. Kalau lepas ni, selepas 1 Julai, 7,500 USD kalilah dengan 5 orang dealer. Maknanya lebih kurang 37,500 US dollar punya sales. Kali dengan RM, tuan-tuan boleh kali sendirilah, 37,500. Okey, kena lahirkan 5 orang dealer. So siapa dealer yang kita dealer ni, kita boleh buat profiling. Kalau saya cari orang yang ada basic sales, kan. Saya akan cari recruitment untuk orang yang ada pengalaman, siapa jual karipap ke apa, tak kisah, kan, jual jajan ke, janji dia pernah buat sales. Orang ni mungkin nampak peluang di Content ni lebih cepat berbanding orang lain. Okey, orang lain dia cuma rasa macam wow, bestnya kalau dapat macam ni, tapi tak ada tindakan lagi. So orang yang pernah buat sales, dia nampak wow, hebatnya platform ni, dia akan bergerak dengan laju. So kita dalam punya strand nama yang macam saya kata tadi, kita kena pasti siapakah orang-orang yang boleh kita ajak untuk join kita, tim kita di Content untuk kita terus melangkah ke rank yang seterusnya lah. Right. 7% klien baru sama macam dealer, cuma dia ada 3.5%, 2.5%. Walaupun dia dah ada dealer. Walaupun di bawah ada dealer, ada dealer A. Dealer A saya ni, anak dia, kira cucu belian, dapat 3.5%. Lepas tu cucu saya, dia ada register satu orang baru, jadi cicit level, saya masih boleh dapat 2.5%. So itulah kemanisan dia, bila you rasa macam apa nama ni yang appear dalam kita punya senarai pembeli, dia punya riding sangat syak. 8.7 USD. Suara putus-putus sikit tuan. Putus lagi. Putus-putus dia sikit. datang. Jangan sekali dia datang nyakit. Okey, kalau 2.5%, 6.25 USD. Kalau dia beli 100 unit, 20 unit, 10 unit pun dah banyak dah hari tu. Baru seorang, kan? So that is why kita kena perbesarkan kita punya networking lah, supaya kita boleh enjoy
2.5%, 3.5% ni unlimited lah. Jadi tak semestinya kita jadi merchant baru kita boleh jana income 100,000 ke atas. Tapi kita boleh buat networking, ramai kita punya introducer di bawah kita dan cucu cicit, still kita boleh dapat income yang lumayan lah di Content Metal dengan title DD. Alright. So syarat untuk jadi merchant, yang ini menyebabkan dia rasa berhoneymoon sekejap tu. Sebab dia punya requirement tu agak tinggi kan. Kita tengok nak lahirkan 5 DD and then 25 direct dealer. Kesimpulannya kita nak ada 30 dealer lah. 30 dealer di bawah kita dan dalam tangan 30 tu kita nak gilap 5 orang jadi DD. So kita rasa macam wah jauhnya, aku baru complete 5, ada 25 lagi, jauh, relax dulu kan. Lepas tu tengok pula commission masuk 3.5% dengan 25% pun dah sedap dah kan. RM500, RM1,000 sehari tu biasa. Jadi kita rasa kita punya income pun luar biasa daripada biasa yang kita pernah dapat all this while. So sebab tu kita rasa bersantai lah. Dia ada kat situ. Saya zahirkan lah. Masalahnya santai sangat kat situ. Dia rasa macam enjoynya, macam tak kisah kan. Tapi bila dia melangkah, bila you punya dealer, pada pengalaman saya sendiri, bila dealer saya dah melebihi 10 dan saya start rasa macam, aku tak perlu buang masa lagi kot kan. Aku kena kejar cepat supaya aku pun boleh rasa income macam kita punya merchant dapat kan. Jadi masa bawah ni dia rasa relax dululah, rehat sekejap, seketika. So title DD ni dia ada nyakit dia kat situ. Pada saya lah, saya rasa mungkin orang lain terus bersemangat, tak tahu, Allahualam. Saya masa tu memang saya aim jadi DD secepat yang mungkin. Alhamdulillah saya complete DD selepas 4 bulan daripada registration date. Okay, so merchant kita tahu kita kena ada 30 orang ni, which is sales dia 1,500,000 lah. Okay, apa kelebihan commission merchant ni? Dia punya level of overridingnya dipahamkan unlimited kan. Dia dapat 14%. Yang ni 14% direct client. Tapi kalau ada DD di bawah dia, 3.5%. Dia pun ada extra 3.5% tu, tapi kalau ada dealer dia dapat 7%. Kalau introducer dah naik, introducer dapat 12%. So structure commission ni memang wow lah kan, besar impact dia. Jadi kita punya merchant je tahu manisnya macam mana. Share lah. Mungkin ada slot. Kenapa perlu jadi merchant pula? Kan? Mungkin kita punya merchant share dalam masa 2 jam. Subuh pukul 6. Macam saya baru RM1,000 pun dah banyak kan. Merchant dah lebih 5 angka dah dalam masa subuh. Sampai pukul 8 pagi orang baru bersiap nak pergi kerja. Baru dalam kereta. Tapi dia dah 5 angka dah pada masa tu. Sangat wow kan. Okay. Inilah testimoni commission yang ada di Content Metal bulan 5 ni. Dealer ada 5,000, kalau budak muda ni 5,000 lebih, ni banyak lah berbanding dia makan gaji kan. Even saya sendiri pun makan gaji tak lebih 5 angka pun, kerja-kerjaan kan, tak ada gaji besar pun. Okay, so ini dealer lagi, ni DD. DD ni salah satu income di sini adalah milik seorang anak muda yang tak sampai 30 tahun. Yang ini saya pergi sharing dekat Bangi hari tu, saya tahulah income dia yang mana satu. Jadi seorang lagi umur 22 tahun, DD, berpangkat DD, 50,000 setahun. Jadi 50,000 setahun, 50,000 sebulan. Dia sini, berapa income bulan ni? 50K. Dan dia telah melahirkan 20 orang di bawah dia. Baru umur 22 tahun dan dia target kalau boleh bulan ni, 1 Julai ni dia dah merchant. So lain orang lain lah dia punya target. Kita pun, saya dah umur pun dah 40 lebih kan, anak pun ramai, komitmen kerja hakiki dan sebagainya. Jadi kita pun santai-santai lah macam lagu Faizal Tahir kan. So ini komen dealer developer lagi. Kita lah dalam hidup kita ni sebenarnya kita nak berapa. Kalau lebih 10,000 side income, 20,000, 30,000 pun kira dah lumayan sangat dah kan. Tapi kalau dapat macam ni, tak tahu nak cakap lah. Berpijak di bumi yang nyata ke tidak, saya lah kalau saya kan. Mampu tak uruskan diri pada masa ni kan? Setiap bulan dapat income macam ni kan. Nak pakainya 5 angka yang belakang kan. Tapi kalau nak pakai sampai 100,000 pun, nak pakai paling-paling maksimum pun mungkin 10-15,000 kan.
adalah kesenangan sikit kan, nak beli kereta baru ke apa semua, mungkin lah kan, ada tambah rumah ke. Tapi bila you dah sampai merchant, inilah orang kata potensi income yang kita boleh dapat. Tidak mustahil sama sekali. Itu dah terbukti dengan inilah testimoni yang kita memang sering nampak lah all this while. Tak mustahil. Kita punya merchant pun daripada DD kepada merchant pun 4 bulan je. Sangat menakjubkan. Bukanlah orang kata beliau seorang ada mempunyai follower yang begitu ramai ke all this while kan, tapi mampu buat dalam tempoh yang singkat jadi merchant. So kena dengar lah kita punya merchant punya perkongsian, macam mana dia buat konsisten ke, apa benda lagi dia buat, tolong orang bawah dan sebagainya. Kita follow lah orang-orang atas yang dalam berjaya, kita copy paste saja dia punya pathway. Okay. So ini kita punya merchant juga income. Tengok 738,000, Masya Allah, Subhanallah. Income macam ni boleh berhenti kerja terus lah kalau saya ni. Bulan depan boleh submit untuk pencen awal. Okay, senior merchant 2 juta. Ya, ini makan tak habis lah ni kan. Bulan depan juta lagi, next month juta lagi. Ya Allah, tak pernah terlintas ada platform bisnes yang boleh memberikan kita pendapatan yang lumayan begitu, yang sangat mudah, tak perlu buat apa-apa. Just bantu orang bawah dan menyebarkan kelebihan di platform emas ni, memberi kefahaman kepada orang ramai simpanan-simpanan emas ni bagaimana dengan solusi-solusi yang ada di Contometer. So dengan itu sekian sajalah perkongsian saya. Selamat membina kerjaya anda di Contometer. Semoga kita sama-sama berjaya di Contometer, dan harap maaf kalau ada saya punya perkongsian ni kurang jelas ataupun apa-apa saja kekurangan. Itulah kekurangan daripada diri saya, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak TGC kerana untuk berkongsi tentang to sukses di Contometer pada malam ini. Dan saya ambil peluang ini sebab saya tahu kekangan saya adalah saya seorang kaki tangan kerajaan, saya ada keluarga yang besar, saya tidak punya banyak masa untuk berjumpa orang ramai secara fizikal face to face, tapi saya ambil peluang ni. Kalau anda nak tahu kenapa saya boleh buat sampai jadi DD, sebab kita kena ambil apa saja peluang yang ada depan mata kita untuk memastikan kita dapat capai apa yang kita nak capai. Dan saya gunakan peluang malam ini, walaupun kekangan suara tak berapa baik, ada di rumah, anak tengah meragam, saya gunakan sebab saya nak orang tengok saya mulakan dulu kan, jadi orang akan follow lah. So saya mostly saya boleh katakan saya bermula saya banyak online lah. 98% saya online. Saya online people. Saya bukan face to face punya orang. Kalau face to face secara online, iaitu buat Zoom dan sebagainya. Nak pergi jumpa ni, kita pun umur 40 lebih ni tak larat juga, letih. Ada kekangan dia. Jadi saya boleh buat, anda lagi boleh buat lah. Itu saja Tuan Fairuz. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Tuan Nubli kita. Okey, Tuan Nubli, boleh saya bacakan sebab soalan banyak diajukan di ruangan chat. Cuma alhamdulillah saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada seperti biasa orang kuat kita Didi Ila yang sudi memberi respon secara terus di ruangan chat dan menjawab terus soalan-soalan daripada partisipan kita. Terima kasih banyak Didi Ila. Really appreciate. Dan ada satu lagi soalan. Okey, ini pun Didi Ila dah jawab, alhamdulillah. Berkenaan dengan belian GAE kali 10 di akaun sendiri untuk menjadi dealer. Didi Ila dah jawab tak boleh akaun sendiri. Pembelian akaun sendiri GAE 10 tak dikira accumulated amount untuk kita melayakkan diri sebagai dealer. Dia syarat macam Tuan Nubli kongsikan tadi dalam slide beliau, perlu 5 orang. Lepas tu yang lain-lain semua mengucapkan ribuan terima kasih kepada Didi Nubli kita, perkongsian yang sangat bagus. Terima kasih Tuan Nubli. Nak tanya, kalau warga negara Indonesia boleh join tak tapi menetap di Malaysia? Okey, soalan ni saya rasa saya nak jawab Cik Kemal, sebab Boleh silakan. klien saya, kakak ipar saya sendiri, abang ipar saya, wife dia, that mean bira saya, dia orang Indonesia, dan yes, boleh join. Dan bira saya tu dia ada akaun Maybank Malaysia, dan cuma dia tak ada eKYC.
So saya rasa tak ada masalah untuk orang Indonesia yang menetap di Malaysia untuk join, dan dia dah buat belian JAE 3 unit dan dah terminate pun. Dan berjaya masuk ke akaun Maybank beliau di Malaysia. So saya rasa soalan Cik Iqmal tu tak ada masalah untuk orang Indonesia. Okey, soalan seterusnya Tuan Nobli, boleh terangkan tak macam mana yang dikatakan beli GSA guna payout due tanpa spread? Okey, Tuan Nobli mungkin boleh kongsikan sikit. Inilah kelebihan menjadi dealer. Bila jadi dealer, kita ada payout due. Dia akan masuk komisen kita tu dalam satu box called payout due. Jadi bila kita nak beli GSA, kita akan bayar guna kita punya komisen lah, payout due. Pay from payout due. Jadi payout due ni memang kita dapat goal yang tak ada spread. Itu memang dah dinyatakan lah. Menggunakan payout due memang tak ada spread. So nak dapat payout due, kena jadi dealer. So masa tu saya absorb semua. Saya statikkan kelebihan QM ni. So aku bukan setakat nak dia punya income, tapi inilah benda yang sebab ni emas adalah aset pelaburan. So aku kena jadi dealer cepat-cepat supaya aku punya aset pelaburan ni pun cepat untung. Kena set in mind. Kita bukan nak dapat income je, sebab income di countermetal ni dah dibayar dalam payout due. So sama ada macam mana nak cashkan dia, sama ada kita kena beli GSA dan jual terus GSA kita. Tapi kalau jual terus habislah, dapat duit sajalah, goal kita pun habis. Kan? Tapi kita nak dah income banyak, takkanlah nak pakai semua kan. So saya buat GSA 8% saya pakai. 15% saya buat force saving. Maknanya daripada income setiap bulan tu ada lagi 15% dekat situ. Kalau saya nak beli JAE, saya beli JAE lah. Jadi boleh faham payout due adalah kelebihan seorang dealer dan ke atas lah. Alright. Untuk mendapatkan belian GSA tanpa spread. Okey, soalan seterusnya daripada nama tak ada, daripada iPhone. Soalan, 3.5% dari nilai RM ataupun gram untuk GCA? 3.5% adalah daripada awak punya pembiayaan yang diberikan. Contoh beli 1,000, dapat balik RM850. So 3.5% dikira di atas nilai yang diberikan kita pakai tu. Maknanya loan kita, pembiayaan yang diberikan RM850. Tetapi kalau Ahranu, dia akan nilaikan di atas nilai marhum emas tu. Kalau gelang tu bernilai RM10,000, you akan dapat 70-75% di atas nilai barang tu. Kan? Tapi yang kita ni, nilai yang kita convertkan 40%. Jadi kita akan di-charge atas yang kita convertkan sahaja. Okey, terima kasih banyak Tuan. Yes, betul Tuan Didi. Mindset penting. Bukan saja nak income tapi kena grab title dealer dulu. Ya, betul. So, buat sahabat-sahabat yang dekat luar, yang join suami isteri tu, jadi kalau boleh sama-sama jadi dealer dan sama-sama meniti perjalanan ke Didi. Dan insyaAllah mungkin kita boleh capai matlamat untuk financial freedom lah. Dan kena ingat segala yang kita buat tu perlu dapat izin dari Allah, dan kita banyak doa supaya rezeki yang Allah turunkan ni tidak menjadi fitnah ataupun beban pada kita. So okay, commission 7% JAE 10 tu daripada nilai RM ataupun gram emas? Daripada tutorial studio juga ni. Tak dengar suara Tuan? Suara tak dengar. Harga JAE, satu JAE harga dia $250. Yeah. So kita diberi komisen di atas harga unit tu. 7% di atas $250 USD. Bukan gram. Ya. So that's why Tuan Nubli tapi di atas harga. That's why Tuan Nubli cakap tadi gaji konsultan dalam Quantum Metal dibayar dalam bentuk USD. So cepat-cepat jadi dealer. Ya, cepat-cepat jadi dealer so that kita akan dapat payout due. So payout due tu bolehlah check hari-hari. Macam saya tak adalah banyak. So kalau Didi tu insya-Allah lah seronok lah tengok hari-hari. Macam saya selalu tengok 2-3 hari. Mesti ada lah. Kalau merchant tu tengok setiap minit pun. Kan macam Dr. Vida kita kan, insya-Allah. Satu hari kita akan sampai ke sana. Tuan Fairul pernah duduk overseas kan? Ya. Pernah kerja kat overseas kan?
walaupun part time ke apa kan, dapat payout tu. Macam kita pun yang tak pernah pergi overseas, kita berangan bestnya dapat pergi overseas, dapat jadi cleaner pun tak apa lah, sebab dengar income sana jadi cleaner pun 20 pound 1 jam contohnya kan. Tapi sebenarnya kita tak perlu dah sekarang berimpian sebegini kan, sebab Betul. kita dah ada benda ni dekat Malaysia. Ya, insya-Allah. Okey Tuan Nufli, kita buka lagi soalan, insya-Allah mungkin lagi 1 ataupun 2 soalan. Boleh bertanya terus di ruangan chat ataupun buka mic anda ke. Kita bagi lagi 1-2 soalan sebelum kita tutupkan majlis. Exam dia susah tak Tuan? Okey. Silakan Tuan Nubli. Exam dia ada 2 jenis exam. Satu tu macam basic lah tentang quantimeter kan. So senang je. Yang kedua tu saya rasa, seingat saya lebih kurang kalau ada kira-kira pun lebih kurang 10 soalan lah. So tapi tak adalah sampai nak gagal. Kalau 10. Nasihat saya kalau boleh tolong join kelas yang diorang sediakan tu. Kelas 1 hari tu. Dia sangat bantu sebabnya dalam kelas tu sebenarnya dia dah bagi soalan bocor. Okey, Puan Rosiah Razdi, Tuan Moderator, soalan saya belum dijawab lagi. Okey, boleh tolong ajukan balik tak Puan? Sebab saya nak scroll ni macam tak jumpa lah pula. Boleh tanyakan balik tak? Okey, ni ada saya jumpa balik. Kalau kita ada daftarkan ahli baru daripada luar negara, contoh di Australia, klien tu dah buka pun akaun QM, cuma nak tanya pembelian GSA dia minimum RM10 dalam kurungan Aussie dollar lah 3 plus 3%, plus 3, ni atau Audi 10 ikut currency negara tu. Ni soalan ni teknikal ni. Berkenaan dengan klien dia yang berada di Australia. Dia pada saya macam ni je, senang, simple. Sebab QM ialah beli emas terendah RM10. Kan, RM10. Dia asal daripada Malaysia. Jadi kalau Indonesia pun dia beli berapa? RM30,000. Ya, lebih kurang. Betul tak? RM30,000 tu lebih kurang RM10 Malaysia. Jadi samalah, negara mana-mana pun follow dia currency lah. $3 lebih Aussie kan tadi kan. So that is the amount lah, should be lah. Okey. Kalau 10 Aussie dollar dah menyimpang lah daripada GSA yang sebenar. Sebab GSA sebenar mesti bermuda minimum serendah 10. Okey, alright. Terima kasih banyak. Okey Tuan, ni soalan seterusnya. Tuan, syarat untuk dealer 5 introducer dan 30 kes hingga bila ya? Adakah syarikat akan menaikkan syarat selepas ini? Okey, Tuan Nubli sila jawab. Rasanya tadi dah cakap kot. Cuma kita buat ulang suara. Berkenaan dengan syarat dealer. Kita kalau sebelum ni kita cakap dalam RM 30,000, dari segi RM-nya 30,000, tapi bila kita convertkan ke dalam US dollar sehingga 30 Jun ni 6750, 6,750 USD sehingga 30 Jun. Kalau you bahagi dengan 250 USD satu unit, bermakna kita kena completekan 27 unit lah by 30 Jun. Tetapi selepas 1 Julai, kita kena buat 7,500 USD. Memo dia memang tulis dalam USD. So 7,500 USD bahagi 250 adalah 30 unit. Jadi tak dengar suara Tuan. Okey. Harap-harap dapat menjawab soalan kepada Cik Faizah Rani kita. Okey, kita rasanya kita dah sampai di penghujung program. So kita mintalah kalau boleh Tuan Nubli bagi sepatah dua kata penutup dan ataupun kata-kata semangat buat sahabat-sahabat kita kat luar tu yang selepas dengar perkongsian daripada Tuan Nubli tu bersemangat daripada tak ada akaun nak buka akaun, dah ada akaun cepat-cepat jadi introducer, bila dah ada introducer tu dah bersemangat nak jadi dealer. So dah dengar dari tadi macam apa kelebihan-kelebihan untuk menjadi dealer dan macam mana untuk meniti perjalanan untuk ke Didi dan seterusnya ke merchant. So mungkin Tuan Nubli boleh bagi kata-kata akhir sebelum kita tutup majlis kita pada malam ni, insya-Allah. Sebenarnya akhir kita sekali alamilah kelebihan
simpanan apa yang dapat. Antaranya kita beli gold. Tuan, suara breaking, breaking sikit. Breaking pula. Okey, Okey, seminit cun. yang terakhir ni, pertama sekali fahamilah kelebihan-kelebihan yang ada untuk meyakinkan kita punya prospek. Ya, betul. Hutang di aset emas kan. Jadi apa ni, dia jual emas tu balik bila-bila masa hujung jari digital dengan harga gold spot price. Jadi ini kena down kan dulu. Kita boleh content meter ni lebih berkesan lagi. Okey, dan macam tadi untuk kita menarik minat orang untuk join di content meter ialah dengan bercerita tentang belanja hangus tu. Semua orang suka benda tu. Mostly people would like to love belanja hangus. Jadi gunakan yang mana yang simple-simple kita. Yang penting ramaikan dulu orang register dengan kita. Dan later on barulah kita suruh dia jadi introducer dan sebagainya. Okey, last part ialah tentang bagaimana daripada GCA tadi. Orang tu dah faham dah GCA. Konsep dia dah boleh terima dah idea GCA. Dan kita bagi tahu ialah kalau you boleh terima, you memang nak buat GCA ni setiap bulan, lebih baiklah you jadi introducer. Sebab you buat GCA bulan-bulan banyak tu. Rugi tu kalau tak dapat commission belian sendiri ni kan. Jadi introducer. So belilah JE satu unit. Barulah JE ni apa pula? Barulah kita buka cerita JE. So now dia dah register dulu. Okey, sekarang kau dah selamat dah register. InsyaAllah bulan ni kau akan buat kau punya belanja hangus yang pertama. Tapi aku nak share satu lagi kelebihan di QM ni. Kita beli emas dapat komisen emas dengan naikkan diri kita sebagai introducer. Yang tu macam mana pula? Dia akan bertanya. Yang tu macam mana? So itulah baru kita buka langkah cerita pasal JAE. Tu saya punya cara lah. Saya make sure dia faham dulu GCA, dia bersetuju dengan idea GCA dan dia akan buat GCA dan saya akan suruh dia jadi introducer dengan beli satu unit at least JAE 10. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Okey, Dato' Tuan Alhamdulillah, terima kasih di atas perkongsian yang sangat mantap daripada awal tadi sehingga ke habis program, dan kita masih berbaki lagi 70 partisipan yang setia bersama kita daripada jam 9 tadi hingga sekini, dan alhamdulillah kita pun dah tepat jam 10.30 malam. Tak ada apa yang nak saya cakap, cuma saya memohon ampun dan maaf sekiranya di peringkat saya yang mewakili TGC ini ada membuat kesilapan ataupun ada silap tutur cara. Saya memohon ampun dan maaf, dan sesungguhnya yang indah cantik itu datang dari Allah, yang buruk cacat cela itu datang dari saya, dan insya-Allah saya akan baiki dari masa ke semasa, dan insya-Allah kita akan jumpa di siri akan datang. Malam besok kita ada perkongsian bersama dengan moderator Bila Huda, bersama dengan speaker-speaker